Baik, Assalamualaikum. Okey, kita kembali kepada bab yang kedua, masih lagi ekosistem. Topik kali ini 2.2 iaitu kitar nutrien dalam ekosistem. Okey, seterusnya kita tengok kitar air. Dalam topik ini kita akan belajar dua kitaran nutrien, iaitu yang penting pertama di bumi ini adalah kitar air, tentang bagaimana air beredar di alam semula jadi kita ni. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang kitar karbon dan oksigen. Okay, kita pergi yang pertama dahulu, kitar air. Baik, secara keseluruhannya kita biasanya tahu air ini turun daripada sumber hujan. Okay, jadi macam mana diguna semula? Kalau awak tengok ni, air hujan yang turun di bumi kita ni akan diserap oleh setiap tanah, butir-butir tanah, dan seterusnya akan diserap oleh akar-akar pokok, betul? Jadi setiap akar pokok ni sebenarnya menyerap air dan seterusnya air itu akan naik melalui batang pokok hinggalah ke setiap hujung daun-daun tersebut. Dan daun-daun tersebut sebenarnya dia akan melepaskan semula. Daun-daun ni ibarat macam kulit kita. Kita ada liang roma. Daun ini dia ada stoma. Jadi liang stoma ni yang akan melepaskan air itu semua ibarat macam peluh tersebar ke udara dalam bentuk uap air. Okay, itu kita panggil proses transpirasi. Okay, ni transpirasi yang berjalan di dalam setiap daun. Okay, kemudian air di bumi ni juga digunakan oleh haiwan. Okay, contohnya manusia dan setiap haiwan di dunia ini. Contoh dalam gambaran kita ni kita ada lembu. Jadi haiwan dan manusia ini sentiasa berespirasi. Ya, contohnya kita bernafas. Bila kita bernafas, kita mengeluarkan wap air. Okay, yang kalau awak bernafas, awak pegang tangan awak ini, awak akan rasa lembab. Itu maksudnya kita berespirasi mengeluarkan cecair ataupun wap air. Okay, kemudian melalui penyah tinjaan dan juga perkumuhan. Ini melalui perpeluhan dan juga air kencing kita lah. Okay, kemudian air di bumi ini juga akan mengalir di permukaan, okay, yang tak masuk ke dalam akar pokok dan juga air simpanan bawah tanah ni. Okay, sebahagiannya akan dialirkan di permukaan. Kita panggil air mengalir di permukaan, yang mengalir di sungai-sungai dan akhirnya masuk ke dalam setiap tasik ataupun setiap air laut lah. Okay, jadi air laut yang terbuka di atas ini, disebabkan kita ada matahari yang terik, dia akan dipanaskan dan berlaku proses penyejatan. Jadi penyejatan ini menukarkan air kepada wap air di udara. Okey, dan seterusnya bila air ni naik ke udara, dia akan membentuk awan dan juga wap air tadi kembali membentuk cecair yang kita namakan sebagai kondensasi. Jadi bila awan ini sudah sarat dengan air dan wap air tadi, dia akan turun kembali menjadi hujan. Okey, bagi kawasan-kawasan yang sejuk, contohnya negara 4 musim yang mengalami musim sejuk, dia akan turun sebagai salji. Okay, jadi kita panggil hujan ini dan juga salji itu sebagai kerpasan. Kerpasan ni apa? Adalah cecair yang turun semula ke bumi. Okay, so proses ini berulang-ulang dan kita panggil dia sebagai kitar air. Okay, jadi ada hidupan yang benda hidup yang memproses air ini iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Baik, seterusnya kita nak belajar tentang kitar karbon dan oksigen. Tadi air. Air itu diguna pakai semula. Sama juga dengan gas yang kita sedut, iaitu gas oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan juga benda hidup yang sangat penting dalam dunia ni untuk menukarkan proses karbon dan oksigen itu adalah haiwan dan juga tumbuhan. Baik, kita tengok contohnya dalam gambaran ni Okay, dalam gambaran ini kalau awak tengok ada dua benda hidupan yang sangat penting, iaitu satu tumbuhan, kedua adalah haiwan.
Okey, dan juga di dalam tanah ni kalau awak tengok ya proses pereputan. Proses pereputan ni dijalankan oleh bakteria, dijalankan oleh cacing-cacing untuk mereputkan semua benda yang mati. Kita panggil dia sebagai pengurai, betul? Okey, jadi cikgu ceritakan satu persatu untuk tumbuh-tumbuhan contohnya tumbuhan kalau awak tengok di sini proses yang kita tahu proses fotosintesis. Okey, tumbuhan menjalankan fotosintesis dan juga respirasi. Okey, jadi dalam proses fotosintesis ni, kalau awak tengok dalam gambar pokok di sebelah ni, karbon dioksida dia akan masuk ke dalam tumbuhan ni kan. Dia akan disedut, diserap oleh tumbuhan. Kemudian dalam proses fotosintesis ni, karbon dioksida tadi dia akan ditukarkan kepada oksigen. So, oksigen yang akan dibebaskan keluar. Okey, oksigen yang akan keluar daripada pokok tu. Jadi, oksigen bertambah banyak dalam bumi kita ni bila ada banyak pokok. Makin banyak pokok, makin banyak oksigen. Baguslah sebab oksigen ini sifatnya adalah nyaman dan sejuk. Jadi, bumi kita akan bertambah sejuk. Sebab tu bila banyak pokok, awak pergi kawasan hutan, awak pergi kawasan kampung, awak akan rasa suasananya lebih sejuk dan nyaman. Ini disebabkan oleh kandungan oksigen yang banyak di kawasan tersebut. Okey, kemudian mana pergi oksigen tersebut? Okey, oksigen tersebut akan diguna pakai oleh banyak benda. Okey, contohnya dia akan diguna pakai oleh haiwan. Okey, termasuklah manusia. Dalam gambaran ni kita gunakan lembu. Tapi semua haiwan sebesar-besar gajah hingga sekecil-kecil anak-anai, bakteria, semua itu berespirasi menggunakan oksigen. Jadi oksigen akan masuk dalam setiap haiwan ini dan haiwan ini termasuklah manusia yang cikgu sebutkan tadi, serangga, bakteria, dia akan menukarkan oksigen tadi kepada karbon dioksida dan karbon dioksida akan dilepaskan kembali ke udara. Okey, selain daripada manusia, proses pembakaran pun menggunakan oksigen dan menukarkan kepada karbon dioksida. Sebab itu semakin banyak kenderaan ataupun semakin banyak haiwan manusia di dunia ini akan bertambah panas disebabkan oleh sifat karbon dioksida ni sifat dia agak panas dan bila banyak awak akan rasa tidak selesa. Okey, kemudian selain itu yang cikgu ceritakan tadi pengurai. Contohnya yang organisma yang mereput contohnya haiwan ni mati. Okey, haiwan lembu ni mati. Bila lembu ni mati, dia akan direputkan. Kan dia akan ambil masa seminggu untuk mereput habis. Jadi apa yang mereputkannya adalah bakteria, cacing, dan kalau tumbuhan cendawan, jadi proses pereputan tu, masa proses dia nak mereputkan haiwan dan tumbuhan tersebut, dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan menggunakan oksigen. Jadi itu prosesnya. Jadi ini contohlah gambaran yang peranan benda hidup. Contohnya haiwan ni. Ya, cikgu tengok ni. Ni haiwan. Haiwan berespirasi menggunakan oksigen. Ni contohnya lah. Kita ada haiwan anjing di sini dan juga dalam tanah ni kalau awak tengok dalam tanah ni adalah cacing lah. Contohnya kan cacing ini sama juga dia akan menyedut oksigen dan hasilnya kita akan keluarkan karbon dioksida. Okey, ini samalah ni haiwan dan pengurai, proses pereputan. Okey, kemudian yang berbeza dengan kita adalah tumbuhan. Okey, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia haiwan tadi akan diserap oleh pokok ni. Dia akan diserap oleh pokok ni. Karbon dioksida ni akan masuk ke dalam tumbuhan ini. Okey, tumbuhan ini pula akan keluarkan oksigen. Kemudian ini diguna pakai. Ini yang cikgu panggil sebagai satu kitaran. Okey, kita panggil kitar karbon dan oksigen. Okey. Jadi apa berlaku bila manusia melakukan aktiviti yang mengganggu kitar nutrien? Apa contoh aktivitinya adalah pembalakan. Okay, manusia suka membalak disebabkan harga kayu balak yang mahal dan kita nak guna pakai kawasan tersebut sebagai tempat yang lain. Jadi hutan ni semakin habis.
Kemudian kilang-kilang terlalu banyak dibina, mengeluarkan asap dan juga karbon dioksida yang terlalu banyak. Okay, kemudian kita menggunakan air yang terlalu banyak sebabkan air ni terlalu mudah didapati. Jadi kita suka membazir air. Kemudian menggunakan kenderaan bermotor yang terlalu banyak yang mengeluarkan asap dan gas karbon dioksida. Jadi keseluruhannya adalah karbon dioksida bertambah banyak dalam bumi kita ni. Jadi kita akan berlaku ketidakseimbangan ekosistem. Seterusnya adalah apa cara kita nak membaiki masalah-masalah tadi. Contohnya ni lah, kita tanam semula pokok, mulakan aktiviti menanam pokok di mana-mana pun, kemudian mewujudkan sistem pertanian yang terancang, berkongsi kenderaan supaya tidak terlalu banyak kenderaan, mengawal pembakaran terbuka sebab pembakaran ni dia mengeluarkan karbon dioksida. Menggunakan kenderaan awam, kemudian memperketatkan undang-undang bagi orang yang melakukan pembalakan, melakukan ceroboh hutan, biasanya akan didenda yang ringan sahaja. Kita harusnya memperketatkan lagi lah supaya orang tidak menyalahgunakan hutan kita. Menyimpan air untuk kegunaan harian dan menghadkan pembalakan. Jadi cara ini kita akan seimbangkan balik kandungan oksigen dan karbon dioksida di bumi ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita akan sambung lagi kemudian.